Okay, apa pun kan suka surprise. Lepas tu bila sampai hari lahir pukul 12 malam, okey, tak ada apa-apa. Bangun pagi besok pun tak ada apa-apa. Lepas tu sampai tengah hari pun tak ada apa-apa. Saya mula kata, mesti ada big surprise ni. Saja ni buat lupa ni. Mungkin malam ni tutup lampu tiba-tiba kan. Buka buat mengejut. Tak apalah. Kita support ni orang nak buat surprise ni. Sampai 12 malam, saya yang surprise. Memang surprise sungguh-sungguh, tak ada ucapan apa. Dia memang lupa terus. Subhanallah. Encik, karakter saya ni sebenarnya macam mana Encik? Macam ni lah. Macam mana? Ceria. Suka menyakat. Lepas tu? Itu je. Sebenarnya karakter saya yang Encik kenal macam mana? Seorang yang ialah happy go lucky, ceria, banyak cakap, banyak idea. Encik macam takut je ni. Ini lain perasaan lain sikit. Dah lama tak live dengan Ustaz. Saya garang tak Cik? Tak garang. Yelah tu. Penuh dengan nasihat. Tanya Tegas. staff, Syirah macam mana Ustaz? Tegas. Tegas. Tegas penuh hikmah lah. Encik takut pada saya? Tak takut. Saya yang menakutkan? Sikit-sikit lah. Astagfirullahalazim. Okey lah tu, sikit-sikit. Panggil encik-encik. Ya, saya sebenarnya depan orang panggil lah encik suami. Kalau belakang panggil yang lain. Panggil pakcik. Kalau kat rumah panggil pakcik. Kalau depan orang panggil encik. Encik, pakcik. Macam tu. Okey, encik panggil saya apa kat rumah? Makcik. Makcik. Betul lah, pakcik, makcik. Maknya. Maknya, bapaknya, atuknya, neneknya. Yeah. Okey. Apa topik hari ni? Hari ni adalah asamkan rumah tangga kami. Tak tahulah tu menarik ke tak tajuk tu. Asamkan rumah tangga kami. Oh, husband Ustaz saya. Ni suami saya. Masya Allah. Banyak kali dah ni live ni. Ni suami saya. Perkenalkan encik suami. Beliau seorang lelaki. Sudah pun berkahwin. Mempunyai seorang. Anda pasti? Ya. Okey, seorang isteri. Berapa orang anak encik? 7. Okey, subhanallah. Nama isteri? Asma binti Harun. Masya Allah. Tarikh lahir isteri? 22 bulan 9. Tahun? 83. 3. Sekarang isteri encik umur berapa? 48 tahun. Astaghfirullahalazim. Lebih tua daripada saya. Patutlah. Masya Allah. Berapa umur isteri encik? 38. 38. Masya Allah. Allahu Akbar. Encik pernah tak terlupa hari lahir dia? Pernah sekali. Bila tu? Ni asam garam rumah tangga kami ni. Bila terlupa hari lahir? Anak pertama ke anak kedua? Anak pertama. Anak pertama je tu. Sebab dah fikirkan anak pertama kan. Yeah. Sebab tarikh lahir sama. Dia macam ni tau. Itulah tarikh lahir pertama, sambutan hari lahir pertama selepas nikah dan anak pertama. Masya-Allah. Okey. Biasa orang bila dah nikah 10 tahun, kalau terlupa tu macam logik jugalah. Ni tahun pertama. Mungkin Cik boleh ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Sampai boleh lupa lah hari lahir isteri. Ini tahun pertama ni orang kata manis-manis lagi ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Mungkin hari tu kepenatan menyambut anak pertama kot. Dia ada kisah panjang sebenarnya hingga terlupa kot. Tapi lepas tu tak lupa-lupa kan? Ya. Lepas tu serik. Sebab teruk sangat. Kena basuh kan. Hasil didikan terbiak akhirnya Encik tak mampu nak lupa. Subhanallah. Okey Cik. Tak lupa lepas tu. Hari lahir Atikah bila? 4 hari bulan 9. Hari lahir saya? 22 bulan 9. Jadi jarak berapa hari? Daripada kelahiran anak? 18 hari. 18 hari. Mungkin teruja sangat ke. Oh, 18 hari masih teruja. Teruja. Dan ada kisah yang pahit dan manis. Okey. Kelahiran anak tu. Betul. Nanti kita akan ceritakan. Memang menakutkan lah. Sehingga terlupa semua. Hilang gelap dunia. Masya Allah. Ada cerita dia lah. Ada cerita dia? Masya Allah. Sebenarnya kan, bab terlupa hari lahir ni, ia bukanlah bagi saya satu kekurangan yang besar ataupun kesilapan yang sangat besar. Kita kan normal lah. Lagi baru kahwin kan. Saya masa tu dah lah baru lepas lahirkan anak. 2 minggu lepas lahirkan anak.
saya bayangkan mesti suami nak bagi hadiah special. Lepas tu mesti sambutan hari lahir yang special sebab hari lahir pertama lepas nikah. Lepas tu macam-macam lah kita bayangkan kan. Macam tu lah. Jadi orang perempuan suka apa? Surprise. Jadi kita ni kan, okey lah buat-buat macam tak ingat. Padahal tak sabar ni tunggu hari lahir ni kan. Okey, orang perempuan kan suka surprise. Lepas tu bila sampai hari lahir pukul 12 malam, okey tak ada apa-apa. Bangun pagi besok pun tak ada apa-apa. Lepas tu sampai tengah hari pun tak ada apa-apa. Saya mula kata, mesti ada big surprise ni. Saja ni buat-buat lupa ni. Mungkin malam ni tutup lampu tiba-tiba kan. Buka buat mengejut. Tak apalah. Kita support ni orang nak buat surprise ni. Sampai 12 malam saya yang surprise. Memang surprise sungguh-sungguh. Tak ada ucapan apa. Dia memang lupa terus. Subhanallah. Agak-agak apa yang berlaku? Bergaduh lah sikit, mengajuk, bawa dalam pantang, sedih, suami terlupa, semua kan. Masya Allah. Lepas tu penat berjaga malam. Ya, penat jaga baby first kan, anak pertama. Ya, betul cik. Subhanallah. Tapi saya nak share dengan tuan-puan sekalian, bila pasangan kita terlupa perkara penting tentang diri kita, itu bukan ukuran dia sayang dengan tak sayang. Tak. Bukan ukuran kasih sayang. Kadang-kadang orang perempuan akan guna, awak tak sayang saya. Kenapa pula? Awak lupa birthday saya? Kalau awak sayang saya, mesti awak ingat birthday saya. Kalau betul-betul saya, mesti ingat. Itu ayat perempuan kan? Emosi, betul kan? Tapi bagi orang lelaki pula, janganlah ukur kasih sayang dengan tu. Sebab ini antara cabaran utama lah kot lelaki untuk mengingati perkara-perkara yang bagi perempuan penting. Dan masa tu saya belajar apa? Saya ada konflik lah sikit. Kita baru nikah kan, muda lagi, ada konflik sikit. Rasa sedih, mestilah rasa sedih sangat. Ya Allah, suami tak ingat, macam sedih macam tu kan. Betul ke dia sayang kita? Dah lah kita dalam pantang, emosi tu berlebih-lebih. Baru lepas anak pertama dan kenangan pahit masa melahirkan anak tu memang sangat beri bekas kesan. Ramai senasib pun Ustazah. Oh ramai. Senasib lah kita. Oh senasib lah. Ya, ni. Oh rupanya ramai senasib. Bukan saya seorang saja. Ya. Alhamdulillah. Ada. Cik yang bimbang. Memang bukan rare pun cik. Ramai. Tahniah suami. Ya, tahniah. Cuma ini bukan saya nak bincang dari sudut perkara sisi negatif. Tidak. Saya nak bincang dari sudut positif. Selepas daripada tu saya belajar menguruskan. Maksudnya menguruskan masalah. Kita orang perempuan kan selalu kecewa dengan kita punya expectation sendiri. Kita punya expectation. Kita punya impian, harapan, keinginan. Betul. Akhirnya kita letak tinggi-tinggi harapan kita letak tinggi-tinggi. Lepas tu bila kita tak dapat, kita kecewa, bom jatuh. Memang berkecai sebab tinggi sangat harapan tu. Bayangan tu tinggi sangat. Lepas daripada next year, lepas daripada tu saya pun bagi tahu cakap, lepas daripada tu saya fikir, saya kata saya ubah. Saya menguruskan dengan cara yang lebih baik. Sebulan lagi saya dah ingatkan dia, bang, hari lahir saya sebulan lagi. Bang, awak jangan lupa seminggu lagi hari lahir saya. Bang, lagi 3 hari ya, 3 hari. Contoh ya. Maksudnya saya rasa tak ada masalah pun kalau kita ingatkan. Sampai hari lahir kita pun, bang, hari lahir saya hari ni. Dan terjadi pada baru ni 12 Mei baru ni, saya boleh terlupa hari lahir suami. Sebelum tu ingat-ingat, tapi tiba hari tu, Masya Allah, masa saya buka FB, saya tengok orang lain ucap pun, saya kata, bang, minta maaf sama ilahi. Maksud, dan suami kata pun hari tu, masa birthday yang dia lupa, dia kata sebelum tu dia ingat, tapi masa hari kejadian, dia jadi lupa. Jadi subhanallah, asam garam rumah tangga, bila sebuah asam garam dalam makanan, kalau manis je semua, sedap tak encik? Tak. Dia kena ada rasa masin tu kan. Masin, manis, masam tu kena cukup rasa. Betul. Jadi bila dalam rumah tangga ada berlaku macam tu, namanya asam garam, jadi dia jadi sedap-sedap je. Bila ada yang manis, ada yang masin, ada yang pahit. Kan? Betul. Okey, gitulah lebih kurang. Jadi saya nak buat kesimpulan sikit, boleh encik ya? Boleh. Kesimpulan sikit berkenaan dengan konflik ni. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita expect apa?
Bila kita keluar bekerja, contoh suami pula duduk di rumah dengan anak-anak, kita expect rumah balik nanti bersih. Kita expect kain dah dijemur. Kita expect dalam pinggan dalam sinki tu kosong. Kita expect apa lagi? Macam-macam lah expectation. Saya kan sebab dulu saya selalu ceramah, saya yang keluar. Suami duduk rumah jaga kan. Contohnya dulu banyak ceramah kursus kahwin, ceramah hujung minggu yang mana saya keluar daripada rumah. Jadi suami duduk dengan anak-anak. Bila saya ada expectation macam tu, saya balik saya jadi stres. Sebab bila saya balik saya tengok, ya Allah. Macam tu selalu tak? Bukan selalu tapi macam tu kan. Encik ingat tak? Saya rasa saya dah kemaskan semua. Dah bersihkan sinki tu. Anak-anak baru letak kot. Betul lah. Betul. Baru saya pahkan. Ya. Mungkin 5 minit sebelum baru kejadian tu berlaku. Betul. Sebelum tu kemar. Ya, betul cik. Allah Akbar. Minta maaf ya. Bukan saya nak cakap encik tak kemar ni. Maksudnya expectation saya masa bawa kereta tu, saya bayangkan yelah saya fikir saya je yang penat. Padahal encik lagi penat duduk kat rumah. Betul. Handle anak 6 orang, 7 orang, 5 orang. Saya fikir okey, mesti mungkin suami akan settlekan ni, settlekan tu ni. Bila sampai rumah, apa berlaku sebab saya dah letak expectation macam tu. Saya dah letakkan bayangan, keinginan macam tu. Bila saya balik, saya buka pintu, saya tengok rumah, saya jadi terduduk. Lepas tu saya diam. Contoh ya, saya diam macam nak marah, macam protes. Lepas tu saya pergi ke dapur, tengok pula dalam sinki. Lepas tu saya buka mesin basuh tak jemur. Agak-agak apa berlaku pada saya. Kan? Tiba-tiba tadi ceramah macam malaikat, tiba-tiba macam raksasa. Bukan macam syaitanir rajim. Cik nak sebut syaitanir rajim macam yelah tiba-tiba bertukar rupa, tak ada dah sabar-sabar tu. Astagfirullahalazim. Saya belajar menguruskan emosi tu bila saya dengar ceramah, saya membaca dan sebagainya. Saya mula tukar, saya tak expect apa-apa. Dan saya balik, bila saya tengok rumah sepa pun saya boleh duduk, saya kata bang terima kasih jaga anak. Lepas tu bila saya pergi ke dapur tengok contohnya lah kain yang belum sempat dijemur tu, suami pula rasa bersalah contohnya. Maaf lah tak perasan, terlupa nak jemur, terlupa tak perasan. Sebab mesin basuh ni ada penutup pula gelap jadi tak perasan. Bila kita tak letak expectation, kita jadi it's okay tak apa sempat je baru tengah hari. Jadi cool lah. Sebab kita tak letak apa-apa. Tapi yang lebih baik sebelum keluar rumah dah pesan dah. Bang, boleh ya saya tekan 3 perkara. Ada kain, lepas tu abang tolong keluarkan ayam ni dengan bawang ni. Nanti balik saya tinggal cincang saya ni. Itu jauh lebih baik. Pengurusan konflik itu jauh lebih baik. Wujudkan sefahaman. Sebab orang lelaki ni saya cakap sesama kita je ni. Kan senyap-senyap. Encik jangan dengar. Orang lelaki kalau dia Ustaz Raja gelap pula ya. Okey. Orang lelaki dia subjektif, perempuan dia objektif sikit. Kalau kita pesan pada orang lelaki, bang, saya pergi dulu ya bang, awak buatlah apa yang patut. Dia blur lah tu, nak buat apa yang patut. Apa yang patut? Betul. Dia tak boleh. Jadi apa yang patut tengok TV lagi. My chest dengan anak-anak. Ni selalu suka my chest dengan anak-anak lagi. Apa yang patut? Makan-makan. Jumpanya. Bila kita pesan, bang, saya pergi dulu ya, salam. Abang buatlah apa yang patut ya. Kamai isi solehah pesan ni. Masya Allah. Macam tu lah. Bila balik, bila kita tengok apa yang kita harapkan tu tak buat. Bang, kan saya dah pesan buat apa yang patut. Saya tak faham. Apa yang patut? Macam tu kan. Dan lebih baik kita pesan je. Bang, tolong buat 5 perkara ya bang. Abang tolong ni, lepas tu tolong ni, lepas tu ada sikit tu, lepas tu ni 5. Dah, cukup. Bila balik, orang lelaki bila dia pesan macam tu, dia buat kan? Betul. Masya Allah. Jangan bagi pilihan A, B. Jangan bagi pilihan. Buat apa yang patut atau jam. Jam. Tu lagi jam umum. Betul. Lepas tu, suruh memilih lagi jam. Bang, awak nak makan kedai mana? Kedai ni ke kedai ni? Itu jam. Jam nak pilih. Ikut awak lah, senang. Kan? Sebab kalau boleh orang lelaki nak fikir sehala je, benda mudah je. Sebab dia nak fikir yang complicated lagi. Makan ni tak kisah. Okey, fikir pasal apa? Syurga, neraka. Fikir pasal Palestin, pasal Rohingya, pasal berjuang menegakkan agama Allah kan, betul. Sebab tu orang lelaki mungkin tak suka kan kalau perempuan nak pilih baju dia tanya, bang, warna mana? Betul? Betul. Padahal isteri suka dua-dua. Suka dua-dua. Dia nak dua sebenarnya tapi sebab pilihan. Ya. Cik boleh baca ya? Boleh baca semua. Betul. Itulah. Pernah. Saya adalah nak beli barang tu. Lepas
Lepas tu saya berkenan, memang saya berkenan dua-dua. Lepas tu saya kata, bang, mana satu? Saya pun cakap, dua-dua comel. Tapi saya keliru nak pilih yang mana. Dua-dua saya berkenan. Saya bagi hujah-hujah. Tapi syukur suami faham. Suami kata, ambil je lah dua-dua. Padahal nak dua-dua. Masya Allah punyalah. Memang. Kadang-kadang cik boleh faham ya. Alhamdulillah. Ya, orang lelaki. Bahasa orang lelaki, bahasa orang perempuan. Okey. Satu, perbezaan orang perempuan dengan lelaki. Antara lain, orang lelaki dia, yelah dia, kita sebut subjektif umum. Perempuan pula lebih ke objektif sikit. Dia detail sikit. Antara lelaki dan perempuan, mana biasanya jumpa cari barang? Lelaki. Perempuan. Itulah Encik. Salah besar kan Encik kata lelaki. Perempuan. Walaupun barang tu Encik yang letak. Betul. Sebab apa lah? Kosong. Oh, fikir dah kosong. Tak fokus lah. Dia tak fokus, kurang fokus. Kurang fokus. Pasal lelaki fokus apa? Tak tahu fokus apa. Fokus pasal syurga lah. Pasal solat. Solat khusyuk Encik? Alhamdulillah, insyaAllah. Oh, patutlah. Perempuan sebab tu mungkin solat susah sikit nak khusyuk. Banyak fikir. Fikir betul. Subhanallah. Dia solat. Dia main bola. Dia tak fikirlah. Dia solat lah, insyaAllah. Kalau tengok TV lah. Betul lah orang perempuan. Kalau misalnya kata masa saya duduk santai-santai, kita tengok TV ke apa ke kan. Tapi biasanya Encik tengok kepala ke lain. Lepas tu mata tengok nampak TV ke nampak apa? Entahlah, macam teman somewhere lah. Yelah somewhere. Segi nampak habis sampau-sampau, mainan-mainan sepo. Sebab tu banyak sangat syaratnya. Semua nangis, ketawa, salah serius. Aduh, Allah Akbar. Okey, contoh.